الكرام السلام عليكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره فصل في البيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها. Ini satu pasal yang menyatakan mahabbatullah, ini kasih akan Allah Ta'ala bagi hamba-Nya, dan menyatakan maknanya. Ketahuilah olehmu bahawasanya beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan hamba-Nya. Dan setengah daripada dalil Al-Quran firman-Nya, yuhibbuhum wa yuhibbunah, adalah Allah Ta'ala itu kasih ia akan mereka itu, dan adalah mereka itu kasih akan Allah Ta'ala. Maknanya kasih Allah Ta'ala dulu, baru kemudian datang kasih hamba. Dengan kasihan belas Tuhan rahmat dia, maka berimanlah seseorang itu, diberilah dia maknanya beramal saleh, diberilah dia makrifat akan Allah dan berbagai-bagai kurniaan zahir dan batin dia. Itu mana kasih Tuhan datang dahulu, baru kasih kemudian kasih hamba. yakni suci daripada mana tadi? Dan lagi firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahwasanya Allah SWT kasih akan orang yang membanyakkan taubat. Tawab mana orang yang lampau banyak taubat. Dan daripada segala dosa ini, dan kasih pula akan orang yang bersuci, yang ini bersuci daripada hadas besar dan hadas yang kecil, dan daripada dosa yang besar dan dosa yang kecil, dan daripada yang zahir dan yang batin. Cukup lengkap, semua disucikan di zahir dan batin. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, iza ahabballahu abdan lam yadurrahu zambun wattaibu minaz zam kama la zambalalah summa talah innallaha yuhibbut tawwabin, rawahu Dailami. Apabila kasih Allah Ta'ala akan seorang hamba-Nya, dan saya tiada memberi mudarat akan dia oleh dosanya itu, dan adalah orang yang taubat daripada dosanya itu, seperti orang yang tiada baginya dosa. Kemudian maka membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ayat innallaha yuhibbut tawwabin, bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang membanyakkan taubat daripada dosanya. Mana bila Allah Ta'ala kasih seorang tadi, maka tidak memberi mudarat dosa. Apa makna ni? Mana tak apalah buat dosa, bukan makna itu. Mana bila orang Allah Ta'ala kasih, maka selain dari Nabi dan Rasul, mana ada insan yang tidak berdosa. Itu satu. Mana orang yang dikasih Tuhan tetap dia melakukan kesilapan. Wali pun ada tersilap, tapi kesilapan orang yang Tuhan kasih, maka dia jadi mudah diberi keampunan, sebab orang kasih antara cempak pada dia bertaubat, ilham dan sebagainya. Mana dia mendapat pimpinan dari Allah Ta'ala. Ya, bukan makna bila dia kasih, dosa besar boleh buat apa-apa, kan? Tersilap tafsir. Jadi bila Allah Ta'ala kasih, maka Allah Ta'ala akan berikan dia sifat-sifat mahmudah. Di antara sifat mahmudah ialah dia jadi golongan tawabin, yang sentiasa bertaubat daripada dosanya. Maka bila dia berdosa, maka dosa dia dimudarat, tak adalah Tuhan ampun Tuhan saja. Bukan maknanya dosa tak ada hal bagi orang dan lain tinggi tak ada hal buat dosa, bukan. Itu jalan sesat.
Sebab lagi dia kenal Tuhan, lagi dia gerun nak melakukan dosa. Lagi dia kenal Tuhan, lagi cinta kepada Tuhan, maka lagi kuat bersungguh dia mencari jalan untuk menarik keridaan Tuhan. Dan redha Tuhan tu ada dalam mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Itu duduk situ. Itu maksud dia. Dan lagi firman Allah, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Rawahul Hakim wa sahhaha. Meriwayatkan hadis oleh Hakim dan mensahihkan akan dia. Bahawasanya Allah Ta'ala memberi ia akan dunia itu kepada orang yang dikasihi akan dia dan orang yang tiada dikasihi akan dia. Dunia makan, minum, tidur, semua buat ibadat, buat rumah tangga, semua harta dunia. Orang Islam dapat, orang kafir dapat. Kadang-kadang orang kafir banyak lagi. Mana sama-sama dapat tu tak heran lah. Dan tiada memberi ia akan iman melainkan orang yang dikasihi. Mana iman tak ada. Tuhan beri iman tu menandakan orang tu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka Tuhan campakkan dalam kalbi dia makna sifat iman, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu menandakan bahawasanya iman adalah benda yang besar, benda yang bernilai. Tuhan tak bagi melainkan kepada orang yang dikasihi. Orang mukmin semua kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan dirosakkan benda itu dengan melakukan mungkar dan maksiat dengan Allah Ta'ala. Cantikkan lagi tapak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah iman, keyakinan, Islam dan seumpamanya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man tawadha'a lillahi rafa'ahullahu ta'ala, rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah, wa man aksara zikrallah ahabbahullahu ta'ala. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa merendahkan diri kerana Allah, nascaya mengangkat Allah Ta'ala akan darajatnya. Tuhan angkat darajat orang yang merendahkan diri. Dan paling rendah dia apa? Paling rendah dia apa? Dia rasa dia tak ada, tu paling rendah, habis. Dia dengan Tuhan ni, tu paling rendah. Selagi rasa dia ada, tu lain. Dia rasa dia kan, dia rasa dia pandai, dia rasa dia cerdik, macam-macam. Bila dia tak perasan wujud dia hanya perasan wujudullah karam, habis. Dan barang siapa mengangkat dirinya, bermula daripada mana? Memandang diri. Dia rasa dia ada, dia hebat, dia andal, dia alim, habis angkat. Nah, saya merendah Allah akan dia, Tuhan akan jatuh dia. Dan barang siapa membanyakkan zikrullah, nah saya kasih Allah akan dia. Bermakna kasih Allah ada dalam membanyakkan zikrullah. Itu dia. Cuma zikir itu mentabat masing-masing. Zikir bil lisan wal qalb, ada zikir qalb faqat, ada zikir lisan faqat dan sebagainya. Yang penting dia zikir jangan lupa. Kena banyakkan dan tingkatkan kualiti zikir. Lagi kuat pancaran kehuduran hati dia dengan Tuhan. Ada pun makna hakikat kasih Allah Ta'ala akan hamba. Tadi kasih hamba pada Allah, ini akas balik. Maka ia telah menyebutkan Imam Ghazali, wa makna mahabbatullah wa makna mahabbatillahi ta'ala lil abdi ila takribuhu min nafsihi. Yani bidaf'i syawagil. Bidaf'i bukan ya, ba. Bidaf'i yang tadi bagi bawah. Bidaf'il syawagil, bidaf'il syawagil wal ma'asi anhu wa tathiru batinihi, wa tathiru batini, dapat masdar pada maf'ul an kuduratid dunya wa raf'ul hijab an qalbih hatta yushahidahu ka'annahu yarahu. Itu tanda kasih. Artinya dan makna kasih Allah Ta'ala akan hamba, bagi hamba dia, iaitu apa? Menghampirkan. Tuhan hampirkan akan dia daripada dirinya dengan menolak ia akan segala yang membimbangkan akan dia daripada maksiat. Mana tanda Allah Ta'ala kasih hamba tu, Tuhan takrib, dia letakkan di dalam maqamul qurbi. Dia hampir, rasa dia hampir dengan Allah, sama ada dengan maknya, murakabah dan sebagainya. Dia duduk situ.
Iaitu dengan Allah Ta'ala bantu dia apa? Tuhan tolakkan ia akan segala yang membimbangkan akan dia. Segala syawaril, syarilun, syawaril. Benda yang membimbang, menghalang, mengacau, mengganggu, itu semua Tuhan tolak, Tuhan bersihkan daripada ni bayan dia. Bayan dia daripada apa? Syawaril ay minal ma'asi, pada maksiat. Ya, sebab maksiat itu minas syawaril, benda yang menghijab, mendinding seorang tadi. Dan mencucikan pula, ni tanda Tuhan kasih dia. Tuhan sucikan batinnya, yakni hati dia, daripada segala kesusahan dunia. Ya, dunia tidak menjadi benda yang besar dalam diri dia, maka tidak jadi susah. Orang yang boleh memasukkan benda dalam kalbi dia, bila hilang benda tu dia susah. Jadi bila tak masukkan dunia dalam hati, tak luar, ada tak ada serupa. Ya, itu maknanya wala taj'ali dunia akbara hammina wa mablaghal ilmina. Ya, jangan kau jadikan dunia itu akbaraham, ya, benda yang menjadi besar matlamat kita dunia, bukan matlamat besar kita sana, masukkan sini dunia, ya. Dan jangan jadikan ilmu buat dunia lebih tinggi daripada ilmu buat akhirat. Ilmu dunia, wah, luar negara, balik-balik pergi negara. Ilmu akhirat, sifat Tuhan minta minyak. Habislah jawab dia tadi. Itu dah terbalik. Patutnya ilmu agama tu tinggi daripada ilmu dunia. Jangan jadikan Nabi minta dia. Ya. Wala taj'alil dunya akbara hamina wa mablaghal ilmina. Mablaghan mana apa? Kemuncak ilmu dia tadi dunia bukan. Mana kemuncak ilmu dia tadi tempat pengesuk betul ialah akhirat punya urusan. Itu dia. Dan lagi makna kasih akan Allah Ta'ala situ. Dan menyucikan batinnya, hatinya daripada segala kesusahan dunia, dan daripada kasih akan dunia, semua Tuhan buang tu. Dan mengangkat ia Ta'ala akan dinding, mana hijab, daripada hatinya hingga ia syuhud akan Allah. Mana musyahadah berlaku bila apa? Berlaku raf'in hijab, Tuhan buka hijab. Dan raf'un hijab berlaku bila dia rindu. Rindu berlaku bila ada manis dia dengan Tuhan. Dan manis bila datang syah, bila datang istighal. Ingat tu? Itu kalam Sayyidi Ahmad Idris bin Kaedah. Sayyidi Ahmad Ibn Idris Kaedah dia tu. Dia dalam kitab Wirid Sahur dia, ya, ketiga disusun tu. Tiga benda tu. Mesti ada istighal. Kalau istighal kita tak berapa, yang depan tu saja kita tak dapat. Dia mesti tumpu. Ya, bila tumpu fokus betul kita. Zikir macam tu, wa tabattal ilaihi tabtillah. Ya, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtillah. Wazkur, man ingat oleh kamu isma rabbi, nama Tuhan kamu, cari ingat, wa tabattal, mana tabattul, tabattala tabattalu tabattulan, mana putus yang lain, tu mana fokus. Bila fokus baru dia ada kemanisan. Bila manis boleh dapat rindu, lazat, asyik dengan Tuhan. Dan asyik boleh buka. Bila buka dia tu lagi hingga syuhud. Terbuka dia musyahadah terus dengan Tuhan. Dengan mata hatinya, seolah-olah ia melihat akan dia, ka'annaka tarah. Itu maknanya. Yang macam mana kita buat kerja, bos ada depan, itulah maknanya. Mana-mananya dalam kalbi kita, di hadapan mata kalbi kita ialah Allah Ta'ala. Sentiasa dia tawajuh, bukan Tuhan duduk depan. Mana dia meletakkan, ya, pandangan hadapan kalbi dia hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada benda yang lain. Itu di antara orang yang dibukakan sifat ahli musyahadah, ahli syuhud. Dan lagi makna kasih akan Allah Ta'ala tu akan hamba dia tadi, iaitulah menjadikan ia jalan yang menghampirkan kepadanya, itu seperti firman Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala jadikan tu, ya. Bismillah. Firman Allah Ta'ala hadis qudsi, wala yazalul abru yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hadis sahih ni. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa qalbuhu alladhi yudmiru bihi. Sentiasalah hamba-Ku menghampirkan ia akan daku, hingga dengan berbuat ibadat yang sunat, hingga aku kasih. Mana kita nak dapat sampai Tuhan kasih. Tanda Tuhan kasih apa? Itu diberi kita padamkan pandangan makhluk. Maka apabila aku kasih akan dia, mana bila Allah kasih pada hamba, nasaya adalah aku pendengarannya yang mendengar ia dengan dia. Mana dia mendengar tu, dia dah rasa, dah connect dia dengan Tuhan. Minallah, lenyap daripada dia. Dan aku penglihatnya, dia melihat dengan aku. Mana dia melihat dengan Allah. Selagi dia merasa dia melihat belum lagi.
Dia rasakan afal Tuhan betul. Semua ilmu rasa, dan buang rasa dengan makhluk, dia dapat rasa dengan Allah. Dan aku lidahnya yang bertutur dia dengan dia. Dia bercakap, dia berjalan, semua dia rasa minallah. Satu wali besar kan, dia cerita dengan saya, dia cerita di karang, dia ikhtisarkan kitab Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi tu. Dia start tulis tu, dia tulis dia dalam keadaan dia fana kan. Dalam keadaan apa? Hati dia sup dengan Tuhan, kosong. Dia gerak pun dia rasa semua dari dia. Jalan sampai habis sekarang kitab. Diikhtisarkan, dia jadikan apa, ringkasan daripada Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi. Masya-Allah. Dia berjalan, masa aku menulis aku karam dengan dia. Orang dulu macam tu kan. Dia mengarang kitab dikaram dengan Tuhan. Orang sekarang tulis kitab dikarang dengan makhluk. Ini besok ni tebal kita aku royalty banyak dapat ni. Macam-macam hal. Orang dulu tak ada. Bahkan dia siap kita, dia test pula letak kitab atas Kaabah tu berbulan, nyibut hujan apa tak pasal. Baru dia turun, dia cop, dia hambur habis. Ambillah, tak ada royalty. Waktu kita dia beratus tahun pun tak. Dia ada roh ikhlas itu ada. Dengan dia mula karang dengan cantik, ikhlas bersih. Sebab tu orang baca kitab dia ada besar manfaat dia lah. Allah. Sehingga mana dirasakan itu, nasaya adalah aku pendengarannya, yang mana mendengar ia dengan dia dan dengan aku. Dan akulah penglihatannya, melihat ia dengan dia. Dia melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah. Yang lidah dia bercakap dengan Allah, dia berjalan dengan Allah, dia duduk dengan Allah, semua dengan Allah. Billah, 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 baru dia kenal. Dan Allah tangan yang memegang ia dengan dia. Dan akulah kakinya yang berjalan dengan dia. Dia berjalan dengan Tuhan, dia duduk dan dia semayang, tu pun. Dia qiyam, dia rakaat, dia sujud, dia sampai salam, semua dia rasa minallah. Semua dari rasa tuan-tuan, berasa tahu memang dah tahu. Semua kita tahu sempurna perbuatan Tuhan, mana ada benda yang terlepas daripada Tuhan. Berasa tu penting. Bila nak rasa, dia kena buang rasa dengan makhluk. Bila nak rasa dengan makhluk, dia kena tembak. Dengan zikrullah kena banyak, boleh dapat rasa. Allah. Bila terasa je jazbah dengan Tuhan, ingatan dengan dunia karat tu dia tercampak, pum, dia pecah. Itu dia terang, makin terang. Dan akulah kakinya menjalan, ia dengan dia, dan akulah hatinya mencita-cita ia dengan dia. Sebab itu kalam hikam daripada para arifin sangat hebat. Hikam Ibnu Ruslan, hikam Abi Athaillah Sakandari, hikam Ibnu Madian, hikam Ghawsiyah, macam-macam hikam. Wali-wali hikam, Habib ada, Habib berapa dia punya hikam pun ada semua. Sebab apa tu? Hujung tu, dia menulis dengan dia, kalbu dia dengan dia, semua daripada dia. Jadi ilmu datang tu ilham Rabbani, laduni di karang. Apa sedap, melekat kena. Sebab Sabit Al-Bunani kata, dan hikamu Ibnu Athaillah Sakandari yutaan Quran yutlah. Lau jaza fi salati bi ghairi kalamil hikam, la jaza bi kalamil hikam. Kada fi syuru', mana hampirlah hikam ni macam Quran dibaca. Lau jaza fi salati bi ghairi kalamillah, kalau dalam sembahyang boleh baca lain Quran, aku baca hikam ni. Dia tak boleh baca batal sembahyang ni. Itu maknanya apa? Hebat. Rahsia di situlah. Bila dia bergerak, dia memandang, dia menulis, kalbi dia semua dengan Tuhan. Nur dia terang. Yang lain lenyap. Mana tak sedap kitab dia orang kan. Yang ni apabila adalah seorang hamba ta'ala menjalani tariqah. Dia kena jalan tarikat. Ni alih-alih kita dah sampai, orang tarikat baru jalan sampai otak kau. Mana boleh, tak dinamakan sampai, melainkan berjalan. Bila berjalan baru sampai. Bila berjalan mana ada ibtidak permulaan dan intihak, ada kesudahan. Bila dia tak berjalan nak sampai macam mana? Tiba-tiba kata dah sampai je. Wah, katun gitu. Banyak ilmu sesat kita. Yang betul dia perlulah hantar tarikat jalan. Anak tak jalan dah sampai pelatuk kau tu. Buat-buat menyesatkan orang. Bahaya tu. Yang ini apabila seorang tu hamba itu menjalani jalan tariqah yang menyampaikan kepada mahabbatillah. Sebab bila banyakkan zikir, karat tu hilang, hati makin kuat lagi cinta kan. Bila sampai mahabbah, baru pergi melompat pada makrifah. Kemudian kepada mahabbatullah, yang menyampai ia mahabbah akan ma'rifatullah. Dengan mahabbah tu jadi sebab dia menyampai kepada makrifat. Nah, saya bila makrifat membuka akan hatinya, maka ketika itu melihat ia akan dengan mata hati. Dia berjalan, dia melihat semua dengan mata hati. Berlakulah muka syafah dan muka.
Ittaqu da'watul mazlum. Ittaqu firasatul mu'min. Mu'min ay mu'min kamil. Ya, fa innahu yanzuru bi nurillah, dipandang dengan nur Tuhan. Sebab apa? Dapat nur, sebab terbuka hijab. Sebab apa terbuka hijab? Bila ada kerinduan, dapat tulis hijab. Lagi hati tak rindu Tuhan, dia tak dapat. Dia kena rindu kuat tu. Allah. Sampai dulu dia kata apa rindu dulu? Sab'atul ayyamin la yantafi'u bi syai'in wa la yantafi'u bi syai'un. Ya. Cerita dulu kan, seorang yang tuan buka percikan sikit dia makan makrifat sampai dia benar dengan daripada abdalkan supaya apa? Dia mohon Allah Ta'ala bahawa memberikan rezeki akan dia setimbang semua cik je daripada makrifat. Bila Tuhan beri sap sikit pecahan dia tadi tu, sehingga dia terkaku dia berapa hari. Melihat dia ke atas langit selama 7 hari. Tidak bergerak kan. Terpaku dia sap. Ya. Sahabat saya ada seorang yang datang sini tu, dia suluk, dia dah pakat boleh buat suluk. Dia cerita dia nak datang suluk antara dua. Dia datang dari Sabah. Ya, dia datang di tengah jalan, dia dengar suara, lihat di depan kamu tu Rasulullah SAW. Jadi hati dia nak pergi ke sini dengan tempat auto jahit 2. Tapi Tuhan tunjukkan dia ke sini dengan pertunjukan tu lah, bisikan tu, amamak Rasulullah SAW, depan kamu Rasulullah. Dia pun angkat muka, dia tengok dia, tuan guru dia. Tu ditanya, itu Rasulullah ke dia? Dia tengok Rasulullah, dia suruh tengok Rasulullah. Yang saya nampak tuan guru. Ya, itulah dia. Ya, itulah dia. Habis bukan Rasulullah, tuan guru Rasulullah, bukan. Baik, sekarang Jibril turun atas rupa apa? Dihyatul qalbi. Jibril turun atas rupa Dihya. Ketiga Jibril berupa dengan rupa Dihya hakikat. Macam itulah. Rupa tu Dihya, tapi bukan Dihya, tu Jibril. Itu atas surah aja. Ada hikmat dia kenapa? Tu lain cerita lah. Sebab apa dia sap dia nampak macam tu. Tu lagi suluk ni. Tu cuma kita cerita, kita je melawang macam dia. Itu di antara dia. Terbuka aja dia sap aja. Ya. Sampai terkaku kan. Dia suluk tempat dia di Endon tu. Kita tengok yang bawa suluk tu, dia dahsyat. Profesor, doktor atas dia tu, lain dia tu. Ya, ada yang kadang-kadang 2-3 hari tu. 2-3 hari tak sadar mana. Kelambu. Dia jazbah habis. Fana habis. Betul-betul fana. 3 hari. Kita buka kitab Habib. Datuk Habib apa nama tu tadi, kita buka masalah ni berlaku. Adakah soalan dia, benda ni aku kekal atau tak? Dia kata kadang-kadang jarang kekal. Sap dapat sekejap. Dia dapat sekejap, maka wa yaqduna al-faraid, man segala qada faraid kena qada balik. Itu hukum dia. Mana bila dia dalam keadaan tu 2 hari, dia tak semayang tu, tak, dia jazbah habis, hilang terus. Sebab semayang ni wajib pada segi fiqh, akil balik. Sekarang dia tak ada akal dah, inggimas, akal dia tenggelam dengan nur, tenggelam. Ketiga tu dia sadar balik, dia kena qada balik. Wa yaqdun, dia kena qada balik. Itu hukum ni lah. Nak ceritakan dalam suluk tempat biasa berlaku, kadang 2-3 hari dan ni. Allah dahsyat. Ni 7 hari sebut. Dia sebut apa sini? Ya. 7 hari dan sab'ata ayyamin la yantafi'u bi syai'in wa la yantafi'u bi syai'un. Dia karam dengan Tuhan tadi berapa hari? Selama 7 hari. Ya. Dan khairan akal ni tercengang, ya, hatinya dalam mahabbatullah, dan sentiasa pada ketika itu matanya melihat ke atas langit selama 7 hari, padahal ia tiada bergerak-gerak dan tiada ia dah dapat manfaat dengan satu, yakni tiada makan dan tiada minum 7 hari dan tercengang sangat, terpaku dan memohonkan akan dia oleh Allah sedikit akan Allah Ta'ala, ya, serta dia berkata, wahai Tuhanku, kurangilah olehmu akan dia daripada setimbang semut cerita dia, makrifat di tempat kat tadi dapat tuan. Maka bertitah adalah hanya senya kami berikan akan dia satu suku daripada 100,000 suku daripada setimbang saya. Nur daripada besar sikit, sebesar semut kecil tu kami dah pecah 1,000 dan tu pecikan sikit dia dapat tu. Itu sebab dan Sidi Ahmad Idris kalau kita tengok cara diminta ni, dia akan kait, dia minta apa? Selamat daripada benda tu. Dia dalam keadaan dia menanggung nur tu, dia boleh tanggung. Mana dia tidak berlaku dalam masalah inggimas akli dia. Dia tertenggelam akal tak, dia dapat kontrol. Itu di antara dan
Itulah dia. Hebat tak hebat tu. Sikit dia percikkan, ya. Kita tak dapat percikkan lagi, duk sedap dengan dunia. Masih nampak kita lagi, loh, mungkin kan. Ni tengok tu, Allah. Habis ya. Syuhud ia akan diri jadi. Maka jadi apa? Maka sekalian itu dengan Allah semata-mata. Jadi dengan kudrahnya, maka syuhud ia akan dirinya itu fana daripada sekalian dan tiada bagi dirinya itu mempunyai daya dan upaya, melainkan semata-mata dengan tolongnya Allah Ta'ala. Seperti sabda Nabi SAW, tengok tu, wala haula wala quwata illa billahi kanzun min kunuzil jannah. Adalah orang yang tiada baginya daya dan upaya. Bila Tuhan berlaku injizab, tertarik atau sentap dia kalbi dengan jazbah, maka tiada daya upaya itu, iaitu orang yang mendapat perbendaraan yang dalam syurga dunia dan syurga akhirat tu. Itu Nabi sebut tu min kunuzil jannah, bayang tu gedung Tuhan. Maka dapatlah ia akan makam orang yang arifin, yang ma'rifat akan Allah dengan sebenar-benar ma'rifat. Bila tu? Bila dia padam. Padam boleh terang. Padamkan apa? Haul kita dengan memandang haulillah. Padamkan kuwah kita dalam syuhud akan kuwatillah. Di situ ada kanzun min kunuzil jannah. Tuan akan buka tu. Dia buka macam-macam dia dapat, ya. Pemberian-pemberian yang dahsyat, futuhat, ya. Fuyuh dan limpahan dari Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Bulan Syahdan alamat orang yang dikasihi Allah Ta'ala pula. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa ala Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Ya Karim.